Assalamualaikum, salam sejahtera. Baik, video kali ini saya akan menerangkan tentang topik seterusnya, iaitu konsep di bawah perdagangan antarabangsa lagi, iaitu kadar pertukaran asing. Okey, kadar pertukaran asing. So, bila sesebuah negara itu terlibat dengan perdagangan antarabangsa, mestilah ia akan melibatkan mata wang asing, dia akan melibatkan mata wang negara lain, melibatkan mata wang negara lain. Kalau kita berdagang dengan Jepun, ia akan melibatkan mata wang Jepun, Kalau kita mengimport dari Jepun, maka barang yang kita import itu perlu dibayar dalam mata wang Jepun, mata wang yen lah. Okey. Kalau kita beli barang daripada Australia, maka barang itu kita import barang dari Australia, maka barang itu perlu dibayar dalam mata wang dolar Australia lah. Tapi berapa banyak kita nak dapatkan dolar tersebut ataupun yen kalau kita mengimport dari Jepun, kan? Kita nak tahu berapa yang kita perlu bayar untuk mendapatkan dolar ataupun yen tersebut. Misalnya, kita membeli import, kita import daripada Jepun, dengan jumlah nilai importnya 4 juta yen misalnya, okey, 4 juta yen. So untuk dapatkan 4 juta yen itu, kita perlu beli mata wang yen. Macam mana pembelian itu berlaku? Iaitu dengan kita menawarkan mata wang RM, iaitu mata wang kita, dan untuk meminta mata wang yen. Okey, so berapa RM yang diperlukan untuk mendapatkan 4 juta yen? Itu persoalan dia. Dan persoalan itulah yang dinamakan kadar pertukaran asing. Okey. Dan kadar ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran mata wang di pasaran. Okey. Baik, sebelum kita tengok kepada pasaran mata wang asing, kita lihat dulu apakah itu mata wang asing, kadar pertukaran asing. Okey, kadar pertukaran asing, dan kita ringkaskan kadar pertukaran asing itu sebagai KPA, KPA, kadar pertukaran asing. Okey. Baik, kadar pertukaran asing adalah harga seunit mata wang asing. Asing-asing di sini ialah mata wang negara lain lah. Okey. Harga seunit mata wang negara asing, okey, atau yang dinyatakan dalam mata wang tempatan. Okey, yang dinyatakan dalam mata wang tempatan. Atau kita boleh takrifkan juga kadar pertukaran asing ini sebagai harga mata wang tempatan yang dinyatakan ataupun yang disebut, dalam nilai mata wang negara lain. Okey. Misalnya, USD 1 sama dengan RM3.60. Ini bermakna untuk memperoleh USD 1, kita memerlukan RM3.60 untuk ditukarkan ataupun untuk mendapatkan $1 US. Okey, $1 US. Dan contoh ini menunjukkan kadar pertukaran asing. So kadar ini, yang menentukan kadar ini ialah pasaran. Pasaran, kalau kita lihat di sini, maknanya terlalu banyak RM diperlukan untuk dapat USD 1. Kan? So nilai USD 1 berbanding RM sebenarnya USD lebih mahal lah. Lebih mahal berbanding nilai RM. Okey.
So satu unit di sini bermaksud USD 1. Okey, satu unit yang dimasukkan di sini ialah USD 1. Okey, kalau kita lihat di sini kan, dia sebut di sini per unit ini, per unit itu maksudnya USD 1 lah, per unit USD 1. Okey, per unit. Harga mata wang tempatan dalam sebutan nilai mata wang asing ataupun harga seunit mata wang asing. Harga seunit mata wang asing. Harga seunit di sini, inilah satu unit itu 1 USD 1. Okey. Baik. Perubahan dari segi kadar pertukaran asing. Misalnya yang tadi, USD 1 sama dengan RM RM3.60, berubah menjadi RM 3 USD 1 RM3.90. Okey, apa maksud dia di sini? Maksudnya semakin banyak RM, okey, semakin banyak RM yang diperlukan untuk mendapat kuantiti dolar yang sama, iaitu $1. Jadi, okey, jadi di sini maksud dia ialah, apa maksud dia? Implikasinya apa? Kalau kita lihat implikasinya, nilai mata wang Malaysia jatuhlah maksud dia. Sebab apa? Sebab semakin banyak nilai RM diperlukan untuk mendapatkan kuantiti dolar yang sama, iaitu USD 1. Ya. Nilai mata wang Amerika pula naik. Nilai US pula naiklah. Sebab apa? Sebab nilainya semakin mahal. Nilainya semakin mahal untuk kita dapatkan. Jadi kalaulah kita nak tahu nilai dolar Singapura itu, dolar Amerika Syarikat ini naik atau turun, kita lihat berapa banyak RM yang diperlukan. Semakin banyak RM untuk dapatkan $1, maknanya nilai dolar US makin meningkat atau nilai RM semakin jatuh. Okey. Ini bermakna kadar pertukaran asing Malaysia merosot. Cara bacaan dia memang macam tu. Okey. Ini bermakna kadar pertukaran asing Malaysia semakin merosot. Kadar pertukaran asing Malaysia merosot atau bertambah buruk kerana semakin banyak RM diperlukan untuk mendapatkan USD 1. Ini konsep dia. Semakin banyak RM diperlukan. Okay. Iaitu dari asalnya RM3.60 saja kepada RM3.90. Itu menunjukkan perubahan kadar pertukaran asing yang menunjukkan nilai kadar pertukaran asing Malaysia semakin merosot ataupun makin bertambah buruk. Okey, makin bertambah buruk. Yang kedua, jika berlaku perubahan sebaliknya, jika berlaku perubahan sebaliknya, contoh, jika KPA berubah dari USD 1 sama dengan RM3.60 kepada USD 1 sama dengan RM3.50. Maknanya semakin kecil RM diperlukan untuk mendapatkan USD 1. So maksudnya di sini nilai mata wang Malaysia RM telah naik, okey. Nilai mata wang Amerika telah jatuh. Okey, kamu ingat konsep ini. Dan ini bermakna ini bermakna kadar pertukaran asing Malaysia meningkat atau bertambah baik. Okey, kerana semakin sedikit RM diperlukan untuk mendapatkan USD 1. Okey. So sekarang bila disebut bahawa nilai kadar pertukaran asing Malaysia meningkat, maksudnya apa? Nilai kadar pertukaran asing Malaysia merosot, maksudnya apa? Okey. Jadi ini adalah memberi kesan, memberi kesan kepada nilai import atau ekspor sesebuah negara. Ini mempengaruhi nilai import dan ekspor sesebuah negara. Kalau perubahan mata wang kadar pertukaran asing ini akan mempengaruhi harga barang import, harga barang ekspor. Okey. Baik. So kita lihat sekarang apakah faktor yang mempengaruhi kadar pertukaran asing. Sudah pastilah faktor ini adalah ini. Player utamanya ialah permintaan dan penawaran.
yang menentukan USD 1 sama dengan RM3.60 ataupun USD 1 sama dengan RM3.90 atau USD 1 sama dengan RM3.50, itu semua dipengaruhi oleh permintaan mata wang asing dan penawaran mata wang asing. Okey, so apakah faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran mata wang asing? Okey, ini kita lihat permintaan dulu. Permintaan mata wang asing. Okey, kalau kita mengimport dari Jepun tadi contohnya, kita mengimport dari Jepun tadi contohnya, kita nak bayar, mesti bayar dalam mata wang yen. Okey, so pada waktu itu bila kita nak bayar dalam mata wang yen, maknanya kita telah melakukan permintaan terhadap mata wang yen. Okey, kita telah melakukan permintaan terhadap mata wang yen. Okey. Dan bila kita melakukan permintaan terhadap mata wang yen, pada masa yang sama di situ berlaku penawaran mata wang RM. Mata wang kita lah, sebab kita nak dapatkan mata wang yen, kita perlu beli dengan mata wang kita. Kita perlu beli dengan mata wang RM. Jadi bila beli dengan mata wang RM, pada masa kita melakukan permintaan mata wang yen tadi, kita perlu membayar dengan RM. So semasa proses pembayaran itu berlaku, sebenarnya berlaku penawaran RM. So cuba kita lihat yang pertama. Tujuan mata wang asing diminta, misalnya USD, adalah untuk perkara berikut. Okey, yang juga kita kenali sebagai faktor penentu permintaan mata wang asing. Penentu permintaan mata wang asing. Okey. Baik, yang pertama, bila kita nak mengimport barang atau perkhidmatan dari US ataupun negara tersebut oleh rakyat atau firma dari negara kita. Bila kita nak mengimport. Saya sebut tadi, contoh tadi ialah Jepun. Okey, ini US. So, bila kita nak import barang atau perkhidmatan dari US, kita perlu bayar dalam mata wang USD. Dolar US. So macam mana nak dapatkan dolar US? Kita perlu meminta. Okey, kita perlu membeli. Beli ini sebenarnya minta. Macam kamu beli barang dekat kedai. Okey, semasa kamu membeli itu, kamu melakukan permintaan. Dan pada waktu kamu melakukan permintaan, kamu menawarkan duit kamu untuk ditukarkan. Dan so berlaku penawaran dan permintaan di situ. Kan? Tapi dalam kes ini, ianya perlu dibayar dalam mata wang negara tersebutlah. Okay. Yang kedua, pelabur Malaysia membuat pelaburan di negara US. Bila nak melabur. Yang kedua, atas tujuan melabur. Bila kita nak melabur di negara orang, mestilah kita perlu melabur dalam mata wang negara tersebut. Begitu juga negara asing. Yang nak melabur di Malaysia, mereka perlu melabur dalam mata wang RM. Kan? So, bagaimana mereka melabur dalam mata wang kita? Macam mana mereka dapat mata wang kita? Mereka meminta mata wang kita dengan menawarkan, dengan membeli mata wang kita menggunakan mata wang mereka. Maka di situ berlaku permintaan RM dan penawaran mata wang negara lain. Ya? Okay. Yang ketiga, penduduk Malaysia melancong. Okay. Melancong dan belajar. Konsep di sini melancong dan belajar. Bila melancong dan belajar di negara luar. Bila kita melancong di negara luar, kita perlu membayar hotel di negara tersebut dengan mata wang negara tersebut. Bila kita belajar di negara luar juga, kita perlu juga membayar kos pembelajaran di sana dalam mata wang negara tersebut. So, keyword di sini ada 3 lah. Import, melabur dan melancong yang mempengaruhi permintaan mata wang negara lain oleh rakyat tempatan. Baik. So, untuk menghasilkan kelok permintaan mata wang, kelok permintaan mata wang asing ini ia berbentuk macam kelok permintaan barang juga. Sama saja konsep dia. Iaitu mencerun negatif, ya. Mencerun ke bawah dari kiri ke kanan, ya. Mencerun ke bawah dari kiri ke kanan, ya. Mencerun negatif lah. Okey. Kalau kita lihat uraian dia, kelok di mata wang asing, kelok permintaan. So kalau berdasarkan rajah ini, okey, ini adalah kuantiti QUSD. Bermakna kelok permintaan ini menunjukkan kelok permintaan mata wang USD. Tapi
harga USD itu disebut dalam dalam sebutan RM. Okey. So maksudnya rajah ini menunjukkan jika harga 1 USD, okey, jika harga 1 USD ialah RM50 sen, maka kuantiti USD yang diminta ialah Q1. Kan? So apabila harga USD meningkat daripada RM2.50 kepada RM3 $1, maka kuantiti diminta USD semakin merosot. So bila dinyatakan dalam mata wang negara kita, maka ini adalah harga bagi negara kita dan ini adalah kuantiti diminta USD oleh rakyat Malaysia. Okey, oleh rakyat Malaysia. Jadi simbol ini menunjukkan harga USD dalam sebutan RM. Kalau ditulis USD per RM, itu lain. Itu harga RM dalam sebutan USD. Okey, beza tu ya. Baik, so di sini kita jelas bahawa keloknya berbentuk negatif, cerun negatif, ya, mencerun negatif dari kiri ke kanan, ya. So kelok DD mata wang asing adalah mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Ini menunjukkan bahawa semakin rendah harga mata wang asing, semakin banyak mata wang asing diminta, dan sebaliknya juga. Okey, sebaliknya itu maksudnya semakin tinggi harga mata wang asing, ini harga mata wang asing, ini harga mata wang asing. Semakin tinggi harga mata wang asing, semakin mahal, makin kurang kuantiti USD diminta oleh rakyat Malaysia. Sebab apa? Sebab bila naik, okey, bila harga USD naik, maka secara tidak langsung harga barang dari USD itu kita perlu bayar dengan kuantiti RM yang lebih banyak, walaupun harga dalam USD adalah sama, kan? Macam contohnya macam ni lah. Okey, kalaulah satu masa kita nak beli barang X, okey, harganya katakan 100 USD, okey, 100 USD, kan? So kalau kadar pertukarannya ini, ya, kadar pertukarannya RM2.50, ya, maka rakyat Malaysia perlu membayar 250 untuk membayar barang X ini. Okay, jika kadar pertukaran meningkat, kadar pertukaran meningkat menjadi RM3. Kadar pertukaran meningkat menjadi RM3. So dengan barang X di US harganya sama je, $100, tapi rakyat Malaysia perlu bayar 300 sekarang. Kan? So bagi rakyat Malaysia, harga barang X telah makin meningkat. So sebab itulah kita mengurangkan permintaan USD. Kan? Maknanya import barang X dari US tu telah merosotlah disebabkan kenaikan nilai mata wang USD tersebut. Okey. Baik, okey, penawaran pula. Penawaran mata wang asing, ya, penawaran mata wang asing iaitu SS, ya. SS ke atas sesuatu mata wang asing, misalnya USD juga, kita ambil contoh, wujud dalam keadaan berikut, okey, yang kita kenali sebagai faktor penentu penawaran. Okey, faktor penentu penawaran. Penawaran mata wang asing, ya, bukan barang ni, ya. Dalam konsep barang lain, ya. Barang lain. Ini penawaran mata wang dan permintaan mata wang asing. Okey. Yang pertama, bila rakyat atau firma US ingin mengimport, dia konsep dia sama juga, cuma dalam konteks negara lain. Itu je beza dia. Dalam konteks negara lain. Bila rakyat dan firma US, okay, pelabur US tadi, pelabur, kalau permintaan pelabur Malaysia, kalau penawaran pelabur US, ya. Yang kedua, yang ketiga ialah penduduk US melancong atau belajar di Malaysia. Itu melibatkan penawaran mata wang dolar Amerika ke Malaysia. Sebab apa? Sebab penduduk, contohnya saya ambil yang melancong di Malaysia, rakyat mereka melancong ke Malaysia. Kan? Mereka melancong ke Malaysia, mereka perlu membayar hotel, membayar teksi, membeli makanan dan sebagainya, perlu dibayar dalam mata wang RM. Kan? So mereka tak ada RM,
mereka hanya ada USD, US dollar. So mereka akan tukarkan dalam bentuk RM. So bila mereka pergi tukar dekat exchange, kan, tempat tukar mata wang, so di situ akan berlaku penawaran USD untuk meminta RM. Okey. So di sana berlakulah penawaran mata wang asing. Ya. Konsep ini kamu faham, bila kamu faham senang saja. Okey. Baik. So seterusnya, keluk penawaran mata wang asing berbentuk cerun positif. Okey. Berbentuk cerun positif kerana semakin tinggi, ya, nilai pertukar asing, ya, semakin ramai, semakin banyak, ya, penawaran mata wang asing. Okey. Contohnya di sini kalau berdasarkan huraiannya, okey, berdasarkan huraian. Baik, berdasarkan huraiannya di sini, keluk penawaran mata wang asing adalah mencerun ke atas ataupun mencerun positif dari kiri ke kanan. Okey, dari kiri ke kanan. Ini menunjukkan bahawa semakin rendah harga mata wang asing, semakin sedikit mata wang asing ditawarkan, dan juga sebaliknya. Okey. Okey, maksudnya di sini ialah berdasarkan faktor tadi. Okey. Kita ambil faktor pelancongan lah. Okey, kita ambil faktor pelancongan. Baik. Kalau kita lihat keluk ini, okey, sekiranya harga kadar pertukaran sekarang ialah RM RM2.50 dan kuantiti yang ditawarkan ialah Q1. Maknanya RM2.50 itu $1. Kuantiti, maknanya harga dolar tu murah. Kan? Harga dolar tu murah. Atau kita boleh juga sebut harga RM mahal. Kan? Katakan kadar pertukaran yang baru naik menjadi RM RM3 untuk $1. So kuantiti dolar yang diminta ialah Q0. Kan? Q0. Kenapa meningkat? Sebab harga RM semakin murah. Kan? Bila harga RM semakin murah, maknanya $1, okey, $100 sama dengan 300 RM. So bila mereka mereka mendapat RM yang banyak untuk $100 mereka. Jadi mereka berbelanja di Malaysia ini dengan kos yang murah. Kan? So ini akan menarik ramai pelancong dari US untuk melancong ke Malaysia kerana nilai RM yang murah, dan ini menyebabkan kos pelancongan di Malaysia, kos hotel, kos makanan dan sebagainya murah lah. Kan? Sebab mereka mampu membayar dengan kadar tukaran dengan nilai US dollar mereka yang mahal. Kan? So mereka datang sini dengan 300 tu mereka sudah dapat beli banyak barang. Kan? Boleh duduk hotel yang selesa dan sebagainya dengan $100 tersebut. Kan? Sebelum ini mereka kalau $100 mereka hanya dapat 250. Kan? Bila dapat 250 agak sedikit RM. Kan? So bila kadar pertukaran ini meningkat, kan, dengan kuantiti dolar yang sama, mereka mendapat RM yang lebih. Kan? So bila ini akan menarik mereka untuk melancong ke Malaysia. Begitu juga sebaliknya. Ya, begitu juga dalam faktor lain. Kalau kita ambil faktor ekspor, kan, faktor ekspor. Bila kadar tukaran naik, ataupun kadar pertukaran asing Malaysia itu merosot, kalau ke atas ni maknanya kadar pertukaran asing Malaysia merosot. Kalau turun ke bawah, maksudnya kadar pertukaran asing Malaysia bertambah baik. Kan? Let's say kita ambil yang merosot. Kan, merosot. Maknanya harga RM semakin murah. Kan, harga RM semakin murah. Jadi harga barang-barang di Malaysia akan menjadi lebih murah bagi rakyat Amerika. So ini akan meningkatkan ekspor kita ke Amerika Syarikat. Kamu kena lihat di sini bahawa kadar pertukaran asing ini boleh mempengaruhi ekspor dan import.
boleh mempengaruhi ekspor dan import. Jadi dengan perubahan kadar pertukaran asing ini boleh membaiki imbangan pembayaran juga. Boleh membaiki imbangan pembayaran. Okey, kita akan lihat nanti. Yang penting kamu faham dulu apa konsep kadar pertukaran asing dan bentuk-bentuk kelok dia. Okey. Baik, seterusnya penentuan kadar pertukaran asing, penentuan kadar pertukaran asing. Penentuan kadar pertukaran asing ini ada dua kaedah penentuan. Yang pertama ialah sistem boleh ubah. Sistem boleh ubah ataupun fleksibel. Ataupun juga pasaran bebas. Maksud kadar pertukaran asing, sistem boleh ubah ini ialah kadar pertukaran asing yang ditentukan oleh pasaran. Okey, yang ditentukan oleh mekanisme pasaran. Maksudnya mekanisme pasaran ini yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran mata wang di pasaran. Tiada campur tangan oleh pihak kerajaan. Market yang tentukan semuanya. Okey. Contoh kita lihat yang ini. Kita ada dua kelok tadi kan, permintaan dan penawaran. Dan bila kita lukis bersama dalam satu gambar rajah, kita akan dapat situasi yang macam ni. Okey. Kita akan dapat situasi di mana berlaku persilangan pada titik E ini. Ini bermakna ini adalah keseimbangan kadar pertukaran asing dengan kuantiti dolar. Ini contoh ini dia ambil dolar Singapura, kan? Ambil dolar Singapura. Dengan kuantiti dolar Singapura yang diurus niagakan ialah sebanyak Q1 unit pada kadar pertukaran RM2.80. Kan? Kalau kadar pertukaran RM2.90 untuk $1 Singapura, berlaku lebihan penawaran. Penawaran ini dilakukan oleh siapa? Penawaran ini dilakukan oleh rakyat. Okey, rakyat Singapura. Okey. Rakyat Singapura. Manakala permintaan dolar Singapura, okey. Permintaan ini pula dilakukan oleh rakyat Malaysia. Bila rakyat Malaysia nak pergi melancong ke Singapura, bila rakyat Malaysia nak pergi belajar di Singapura, apabila kita nak mengimport barang dari Singapura, apabila kita nak melabur di Singapura, maka rakyat Malaysia akan membuat permintaan dolar Singapura. Kan? Tetapi apabila rakyat Malaysia datang nak melancong ke Malaysia, mereka datang untuk melabur di Malaysia, mereka mahu membeli ataupun mengimport barang dari Malaysia, maka rakyat Malaysia akan melakukan penawaran. Okey, penawaran mata wang mereka. Okey, akan melakukan penawaran mata wang mereka untuk membeli mata wang RM. Okey. So di sini kita lihat terdapat titik keseimbangan. Dan kadar pertukaran keseimbangan ditentukan ialah yang ditentukan oleh pasaran ialah sebanyak RM RM2.80 untuk $1 Singapura. Okey. Jika kadar pertukaran RM2.90, jika kadar pertukaran RM2.90, maknanya nilai dolar dinilai terlalu mahal dalam mata wang RM. Bila mata wang dolar terlalu mahal, maka akan berlaku lebihan penawaran. Kenapa? Bila mata wang dolar tu mahal, maka rakyat Malaysia melihat barang-barang ataupun kos pelancongan ataupun kos pelaburan di Malaysia rendah, murah. Murah. So mereka akan menawarkan lebih banyak mata wang mereka untuk datang melancong atau melabur di Malaysia. Okey.
Tetapi jika kadar pertukaran RM2.70, okey, berlaku lebihan permintaan pula. Maksud RM2.70 ni, rakyat Malaysia melihat mata wang dolar tu telah turun nilai dia. Okey. Bagi rakyat Malaysia, mata wang dolar Singapura sudah semakin murah. Sudah semakin murah, maka akan berlaku lebihan permintaan mata wang dolar Singapura oleh rakyat Malaysia. Bila RM2.70 $1, makin ramai rakyat Malaysia nak belajar di Singapura, nak melancong di Singapura, nak mengimport dari Singapura, nak melabur di Singapura, kan? Sebab apa? Sebab nilai dolar Singapura sudah jatuh. Inilah peluang mereka. So, maka pada kadar pertukaran RM2.70 berlaku lebihan permintaan dolar Singapura oleh rakyat Malaysia. Lebihan penawaran yang ini, lebihan penawaran ini ialah lebihan penawaran yang dibuat oleh rakyat Singapura. Lebihan penawaran lebihan penawaran dolar Singapura oleh rakyat Singapura. Itu konsep dia. Okey. Baik. Yang kedua, tadi yang pertama baik. Okey, ini adalah huraian dia. Huraian rajah lah, lebih kurang, penentuan kadar pertukaran asing dalam sistem boleh ubah, iaitu fleksibel, pasaran bebas tadilah. Okey, berdasarkan rajah tadi, kadar pertukaran asing ditentukan apabila DD ataupun permintaan mata wang asing sama juga dengan pasaran barang, kan? Kita belajar dulu, dengan penawaran mata wang asing di pasaran pertukaran asing. Okey, TTI, ini TTI, ini TTI. Nampak tak TTI? Ini dia. Ini TTI. TTI, pada TTI, keseimbangan berlaku. Kadar pertukaran antara dolar Singapura dengan ringgit Malaysia sebagai yang keseimbangannya yang dicapai ialah RM2.80 untuk $1. Kerana dolar Singapura, permintaan dolar Singapura sama dengan penawaran dolar Singapura, iaitu sebanyak Q1. Itulah situasi dia. Jika dolar Singapura bernilai lebih tinggi daripada harga pasaran, ini berlaku lebihan tadilah, Jika dolar Singapura bernilai lebih tinggi dari harga pasaran, contohnya dolar Singapura 1 sama dengan RM2.90, maksudnya di sini nilai dolar bernilai lebih tinggi, Ini bermakna nilai RM turun. Ini bermakna nilai RM turun. Dan nilai dolar Singapura naik. Maka wujud lebihan penawaran dolar Singapura sebesar Q0 Q2. Ni jarak ni. Q0 Q2. Jarak ni lah. Ataupun kita boleh ambil jarak PQ. Okey. Lebihan sebanyak PQ pun boleh juga. Okey. Mekanisme pasaran akan mendesak harga dolar Singapura turun menjadi dolar Singapura 1 sama dengan RM2.80, iaitu pada titik keseimbangan. Mendesak di sini bermaksud tekanan lah, tekanan lebihan penawaran tadi, yang akan menurunkan semula nilai mata wang Singapura sehingga mencapai keseimbangan semula. Okey. Dan bila berlaku desakan tersebut, kadar pertukaran asing Malaysia naik daripada RM2.90 menjadi RM2.80 semula lah, iaitu pada tingkat keseimbangan. Okey, pada tingkat keseimbangan semula lah, turun semula. Baik, jika sebaliknya, jika dolar Singapura bernilai lebih rendah daripada harga pasaran, lebih rendah, contohnya pada kadar RM2.70 untuk $1 Singapura, ini bermakna nilai RM naik dan nilai dolar Singapura telah menurun. Okey. Maka wujud lebihan DD, sebesar Q0 Q2, dan mekanisme pasaran akan mendesak harga dolar Singapura naik semula kepada kadar pertukaran keseimbangan, iaitu pada titik E. Okey. Kadar pertukaran asing Malaysia turun
daripada RM2.70 $1 kepada RM2.80 $1. Turunlah, turun. Walaupun nilai nampak angka semakin meningkat, tapi maksudnya dia menurun sebab semakin banyak nilai RM diperlukan untuk dapatkan $1. Kan? Kena faham betul-betul konsep itu. Okay. Baik. Okay. Seterusnya kita lihat perubahan, perubahan permintaan terhadap mata wang asing. Kesan perubahan permintaan. Ini adalah kesan perubahan permintaan mata wang asing. Warna merah itu permintaan lah, sama ada kalau ke kiri permintaan menurun, kalau ke kanan permintaan meningkat. Okey. Baik, kita lihat rajah huraian dia. Okey, keseimbangan asal dicapai pada titik E. Okey. Pada titik E, di sinilah titik E. Kalau kita lihat di sini, ini titik E. Okey, keseimbangan asal dia. Apabila import Malaysia naik, okey, apabila import Malaysia naik, keseimbangan baru pada titik import Malaysia naik. Okey, kalau import Malaysia naik, kenapa dia tulis import Malaysia naik di sini? Okey, import Malaysia naik ini adalah dengan dolar Singapura. Bila import Malaysia naik, maknanya rakyat Malaysia banyak melakukan permintaan dolar. Kan? Permintaan dolar. So menyebabkan permintaan, bila import naik, menyebabkan kita perlu meminta lebih banyak dolar Singapura lah untuk membayar import tersebut. Kan? So menyebabkan kelok permintaan dolar meningkat daripada D0 ke D2. Kan? D0 ke D2. Keseimbangan baru pada E2. Ni. Keseimbangan baru pada E2. Ini menunjukkan nilai mata wang Malaysia mengalami kesusutan nilai ataupun turun nilai lah, ataupun depresiasi dia panggil. Okey. Kesusutan nilai. Maksudnya kadar pertukaran baru jadi RM2.90. Pada E2 tu, pada E2 kadar pertukarannya ialah RM2.90. Maknanya makin banyak RM diperlukan untuk dapatkan $1. Maknanya nilai RM telah mengalami susut nilai. Okey, nilai RM telah mengalami susut nilai ataupun juga di sini dikenali sebagai depresiasi. Okey. Baik, jika import Malaysia jatuh, sebaliknya jika import Malaysia daripada Singapura jatuh, keseimbangan baru ialah pada titik E1. Kenapa? Sebab bila import jatuh, menyebabkan kita kurang meminta dolar Singapura. Sebab kurang untuk import, bayaran terhadap kos import kita sudah merosot. Dan jadi permintaan terhadap dolar Singapura semakin merosot, maka kelok permintaan akan beralih daripada D0 ke D1, D0 ke D1. Dan keseimbangan baru berlaku pada E1 dan harga $1 yang baru ialah RM2.70. Kan? Ini menunjukkan nilai mata wang Malaysia naik nilai. Walaupun nilainya semakin kecil, RM2.70, ia bermaksud semakin kecil jumlah RM diperlukan untuk dapat $1. Maknanya nilai RM mengalami naik nilai. Okey. Nilai Malaysia, nilai RM mengalami naik nilai ataupun apresiasi dipanggil. Okey. Baik. Ini pula, okey. Ini pula jika berlaku perubahan penawaran dolar. Kan? Baik. Ini berlaku disebabkan perubahan penawaran. Penawaran dolar dilakukan oleh rakyat Singapura itu sendiri. Contoh di sini, okay, pertambahan ekspor Malaysia. Kalau ekspor Malaysia, maknanya rakyat Malaysia banyak membeli daripada rakyat Singapura banyak membeli dari Malaysia, menyebabkan pertambahan penawaran dolar. Kena ingat ni, kena faham ini. Okay, sebab apa menyebabkan pertambahan penawaran dolar? Sebab bila rakyat Singapura makin banyak mengimport dari Malaysia, mereka perlu membayar dalam bentuk RM. Bila mereka perlu membayar dalam bentuk RM, mereka perlu membeli RM dengan menawarkan US dollar mereka, dolar Singapura mereka. So berlaku peningkatan penawaran dolar Singapura dan kesannya kadar pertukaran naik daripada RM2.80 kepada RM2.70. Ini menyebabkan nilai mata wang Malaysia naik nilai ataupun mengalami apresiasi. Kalau lihat rajah ini, dia berujuk kepada di sinilah. Okay. Peralihan S0
S ke S1 sebab berlaku peningkatan penawaran dolar Singapura untuk membeli RM sebab mereka telah meningkatkan import dari Malaysia. Okey, dan dalam konteks Malaysia kita panggil ekspor lah. Kita panggil ekspor Malaysia. Okey. Sebaliknya jika ekspor Malaysia ke Singapura jatuh, rakyat Malaysia kurang membeli barang dari Malaysia. Nilai mata wang Malaysia turun nilai kerana penawaran telah merosot. Penawaran merosot ni ke kiri lah. Ini penawaran merosot. Kalau merosot, penawaran dolar Singapura akan beralih dari S ke S2. Dan ini menyebabkan harga dolar naik semula ataupun nilai RM merosot semula menjadi RM2.90 sahaja. Okey, RM2.90. Ya. Okey, jadi sebenarnya permintaan dan penawaran inilah yang mempengaruhi kadar pertukaran asing antara Malaysia dengan Singapura. Okey. Baik. So di sini kita lihat pula konsep naik nilai ataupun susut nilai. Seperti yang disebut dalam huraian tadi. Huraian rajah tadi. Konsep naik nilai. Naik nilai berlaku apabila kadar pertukaran asing meningkat. Misalnya, kadar pertukaran asing meningkat ni misalnya dari $1 Singapura sama dengan RM2.80 kepada $1 Singapura kepada sama dengan RM2.70. Ini maksudnya kadar pertukaran asing meningkat. Meningkat. Meningkat tu maksudnya harga RM kita tu semakin mahal. Makin mahal. Ini bermakna semakin sedikit RM diperlukan untuk memperolehi. Semakin sedikit RM diperlukan untuk memperolehi $1 Singapura. Itu maksud konsep naik nilai. Susut nilai pula berlaku apabila kadar pertukaran asing jatuh. Misalnya daripada RM2.80, RM2.80 kepada RM2.90, $1 Singapura. Makin banyak RM diperlukan. Maka maksudnya di sini nilai RM telah mengalami susut nilai. Ini bermakna semakin banyak, bila semakin banyak RM diperlukan untuk memperoleh $1 yang sama, yang sama, maka berlakulah susut nilai terhadap RM. Ini naik nilai terhadap RM. Okey, ya. Kita lihat dalam konsep nilai mata wang negara kita, dalam konsep nilai mata wang negara kita. Okey, alright. So, saya rasa untuk video kali ini kita berhenti di situ. Untuk konsep-konsep seterusnya kita akan sambung pada video yang akan datang, ya. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera.